الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني استودعتك ما قرأته فردده إلي عند حاجتي إليه ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, puan yang rahmati lagi dikasihi oleh Allah Taala. Kita bersyukur kehadrat Rabbul Jalil Jalla wa Ala, kita diberi kesempatan dan peluang oleh Allah Taala untuk menyambung sedikit lagi siri muzakarah kita dengan tafsir ayat-ayat Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sedar tak sedar kita dah sampai ke 10 malam yang terakhir, malam-malam ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam-malam di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh melakukan ibadat. Disifatkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarahu. Baginda Nabi memperketatkan tempat ikat kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberi isyarat bahawa Nabi bersungguh-sungguh sebelum daripada tu pun, sebelum malam terakhir Nabi dah cukup bersungguh-sungguh dah. Tapi bila 10 malam terakhir ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih lagi bersungguh-sungguh untuk beribadat kepada Rabbul Jalil Jalla wa Ala. Bahkan diriwayatkan Nabi i'tikaf 10 malam terakhir ni Nabi beriktikaf. Kita walaupun tak banyak sangat nak i'tikaf, kategori istrikaf kan, tapi buatlah sikit sebanyak yang termampu. Sebab mazhab Syafi'i ni agak longgar dalam isu i'tikaf ni. Kebanyakan kita mai touch and go i'tikaf pun tak apalah, tu pun kira okey. Sekurang-kurang kita dah cuba untuk menyerupai, mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, kita sambung sedikit muzakarah kita dengan perbincangan kita pada hari ini tentang persoalan ayat yang Allah sebut min qablu. Allah menyatakan bahawa kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu ibadat puasa seperti umat sebelum kamu. Min qablikum. Min qablikum ni siapa mereka? Siapa yang umat yang sebelum kita ni yang difardukan puasa? Katanya difardukan puasa macam kita juga. Siapa mereka lain lagi yang difardukan puasa? Maka para ulama berbeza pandangan. Berbeza pandangan tentang siapakah mereka ini. Imam Tabrani, Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kashaf, Imam Baydawi, Khatib Asy-Syarbini rahimallahu taala, semua mereka ini berpendapat bahawa bila Allah sebut min qablu dalam ayat sebelum ni, siapa yang Allah maksudkan? Maka kata beliau, min qablu itu merujuk kepada semua manusia bermula daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang sebelum pada kamu pun telah difardukan. Siapa mereka? Kata mereka ini bahawa umat sebelum kamu ni mula daripada zaman Nabi Adam alaihissalam lagi sampailah kepada kita yang terakhir ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Syekh Rashid Ridha rahimahullah taala mempunyai pendapat yang berbeza. Kata beliau, Syekh Rashid Ridha berpendapat bahawa puasa difardukan ke atas semua orang yang beriman dalam umat yang terdahulu sebagai salah satu rukun bagi rukun agama. Kata beliau, dia cuma memberi pandangan yang sedikit berbeza. Kata dia, ya mungkin juga sebab apa, dia tak bagi tahu secara khusus, tapi dia kata sebab apa, memang yang ini satu ibadat yang Allah Ta'ala bagi kepada semua umat. Jadi mungkin pada mereka juga semua
difardukan juga ibadat ini. Sebab apa? Sebab kerana kata beliau ini adalah wasilah. Sebab kita bila melihat kepada fungsi puasa tu, melihat pada fungsi puasa tu punya kepentingan, jadi boleh menerima pendapat kata yang ni daripada zaman Nabi Adam AS lagi telah diwajibkan ibadat puasa ni. Apa fungsi dia? Kerana puasa itu adalah antara ibadah yang kuat menjadi wasilah perantaraan untuk mengislah, menyucikan diri. Kerana fungsi puasa tu, melihat kepada fungsi puasa tu, maka puasa ni memang penting sangat. Penting sangat untuk sucikan diri kita, penting sangat menjadi peluang untuk kita islah diri. Mana tidaknya puasa ni membuatkan nafsu lemah. Nafsulah punca bagi seseorang melakukan dosa dan maksiat. Jadi melihat kepada kepentingan ni, beliau menyokong pandangan yang pertama tadi, pandangan Imam Tabrani, Imam Zamakhsyari, Khatib Syirbini dan juga Imam Baydawi rahimahullah ta'ala. Walaupun ada ulama yang lain yang mempunyai pandangan yang lebih luas, kata beliau bahawa seumpama Syekh Muhammad Abduh, beliau mempunyai pandangan yang berbeza. Beliau antara sebahagian ulama menerima pandangan, sebahagian ulama mengatakan kontra, tetapi beliau juga mempunyai pandangan beliau. Kata beliau, memang kalau kita melihat kajian beliau, kata beliau, memang kalau kita melihat kepada semua agama ni, sampai kepada agama yang bentuk dia menyembah berhala sekalipun, kata beliau, ataupun pengikut agama Mesir kuno, era penyembahan berhala pada zaman dulu pun, bila melihat, mengkaji tentang sejarah mereka ni, kita akan dapati mereka juga daripada zaman dulu lagi memang berpuasa. Begitu juga penduduk Rom juga berpuasa. Penyembah berhala di negara-negara penyembah berhala juga berpuasa. Jadi kalau kita kaji, kata beliau, dari segi tarikh, dari segi sejarah, kalau kita tengok dalam kitab-kitab tarikh tarikh umat-umat terdahulu, walaupun golongan mana sekalipun ada ibadat puasa ni, walaupun bentuk puasa mereka tu tak sama dengan kita, ada, mereka pun ada puasa. Melihat pada ni, kata beliau, dia juga mirip menyokong pendapat yang pertama. Ya, betul, memang rasanya daripada zaman Nabi Adam lagi, daripada zaman Tok Adam kita lagi, memang dah difardukan puasa kat kita. Pendapat Muaz ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, Atha, Qatadah, Dhahhak rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua ini, mereka berpandangan bahawa semua manusia bermula daripada zaman Nabi Nuh sehingga ke zaman Nabi Muhammad. Maksud ayat di atas tadi merujuk kepada mereka. Pasal apa zaman Nabi Nuh? Awak tak sokong pendapat yang pertama? Sebab Nabi yang mula-mula diberi kurniakan syariat, Nabi yang pertama dilantik sebagai Rasul untuk menyampaikan dakwah adalah Nabi Nuh. Sebelum tu belum lagi dilantik sebagai Rasul untuk menyampaikan dakwah. Mula daripada Nabi Nuh lah, maka dilantik Nabi Nuh menjadi Rasul, Nabi yang mursal, yang diutuskan untuk menyampaikan dakwah. Jadi pandangan yang kedua, pendapat sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum, dan juga pendapat Atha, Qatadah, Dhahhak rahimahullah taala, kata mula zaman Nabi Nuh. Baik, pendapat yang ketiga, Imam Suddi rahimahullah taala, Hasan al-Basri, nama-nama yang besar di kalangan tabi'in, tabi'in, Imam Hasan Basri, Imam Mujahid, Sya'bi, Qatadah, An-Nahas rahimahumullah ta'ala, mereka mempunyai pendapat yang sedikit berbeza. Kata mereka, penganut agama Nasrani seperti yang disebutkan di dalam kitab Injil, oleh sebab bulan puasa yang difardukan kepada mereka terkena pada musim panas ataupun pada musim yang sangat sejuk, lalu menyukarkan kehidupan mereka, maka mereka menukar puasa mereka kepada bulan yang lain. Mereka kata, maksud min qabl yang Allah sebut dalam Quran ni, umat yang sebelum kamu pun difardukan puasa merujuk kepada Nasrani.
iaitu yang beriman dengan Nabi Isa alaihi salam. Depa ni. Dan depa pula bila difardukan puasa pada musim panah. Kita ni Ramadan ni asal dia makna ar-ramad itu adalah panas. Memang biasanya bulan Ramadan pun panas. Bila orang Arab nak letakkan nama kepada bulan ni, mereka pun nak meletakkan nama apa? Mereka melihat bulan ni bulan yang sangat panas, mana tu mereka bubuh nama bulan ar-ramad, Ramadan, bulan yang panas. Pendapat yang ketiga mengatakan bahawa yang dimaksudkan ayat tu, umat sebelum kamu kena puasa ni, siapa dia? Depa adalah penganut agama Nasrani. Dan mereka ni pula asalnya memang diwajibkan berpuasa pada bulan yang sama, tapi kerana terlalu panas, mereka buat modifikasi, modified sikit. Panas sangat bulan ni. Kadang-kadang bulan puasa tu menjadi bulan yang sangat sejuk pula. Kadang kena bulan panas, kadang musim panas, kadang musim sejuk. Dan bukan musim panas sejuk yang pertengahan, yang sangat panas ataupun sangat sejuk. Sejuk ni kalau lapang kan, dia kena lapak musim sejuk ni memang kan, dia rasa, bukan kadang rasa dalam perut, rasa sampai ke urat-urat kepala kan, dengan hujan lapak pula kan. Jadi apa yang mereka buat, kata mereka para ulama rahimahullah ta'ala, lalu para padri mereka mengubah waktu puasa tu, mereka modify sikit, ubah waktu puasa tu daripada mengikut bulan, berdasarkan bulan, mengikut tahun berdasarkan bulan, kepada mengikut kalender matahari. Maka mereka mengubah kepada waktu yang perantaraan antara sejuk dan panas. Jadi rasa berat, taklah berat sangat, mudah sikit. Macam semayang Jumaat, hari Jumaat tak cuti, buat hari Ahad. Jumaat hari Ahad, apa salahnya? Janji semayang juga. Contohlah, lebih kurang nak bagi kita nampak faham, senang. Sunday semua cuti. Lebih kurang macam itulah dia guna kaedah. Modified sikit, musim sejuk pun tak, panas pun tak, pertengahan. Waktu adalah waktu musim panas, antara panas dan sejuk. Jadi mereka melakukan ibadat puasa ni pada musim gugur, di waktu siang, di mana di waktu siang adalah lebih singkat. Jadi puasa senang lah, siang ni lebih singkat sikit. Jadi mereka cepat lah. Puasa mereka tak sama dengan kita. Sekali akan ada masa, akan ada perbincangan tu. Kita dengan mereka puasa, kita perbezaan. Nabi sebut hadis kita, Nabi sebut tasahharu, Nabi sebut kita bersahur. Fa inna fis sahuri barakah. Nabi kata kerana makan sok ni, makan sahur ni ada keberkatan. Dan hadis yang lain Nabi cerita mukhalif, kerana dia berbeza dengan ahli kitab. Sebab nanti kita akan tengok di belakang ni soalan yang ketiga ataupun keempat, kata kedua, bahawa perbezaan puasa kita dengan mereka adalah bersahur. Mereka malam lagi dah start. Kita ni start lepas masuk waktu fajar. Fajar sadiq, masuk waktu subuh. Jadi kerana mereka dah modified, bagi masa siang tu jadi pendek, cari yang hari yang agak sesuai. Jadi mereka rasa bersalah. Jadi kerana tu mereka menambahkan puasa mereka daripada puasa mereka sebanyak 10 hari. Sebulan tambah 10 hari. Denda compound kerana modified. Tambah 10 hari ni sebagai kafarah terhadap perubahan waktu puasa yang mereka buat. Pasal apa tambah 10 hari? Pasal modified punya pasal. Nampak? Jadi hati-hati, jangan kita pun jadi golongan modifikasi ni. Yang ni depa punya cerita. Jadi puasa depa jadi 40 hari. 40 hari pun tak apalah. Janji musim tu musim tak sejuk sangat, tak panas sangat. Dia apa nama dia? Siang dia jadi pendek sikit, awal boleh buka puasa. Dia nak taat juga perintah Allah, tapi dia modify. Tak tinggal, tapi dia modify. Jaga-jaga dengan golongan yang duk modifikasi ini. Baik, apabila terdapat binatang ternakan, lepas dia buat lagu tu, Allah bagi sikit hukuman kat dia. Apa berlaku? Binatang ternakan mereka mati. Satu. Kedua, dalam riwayat yang lain pula menyebut raja mereka mengidap penyakit mulut.
Raja sendiri kena penyakit mulut. Mulut dan kuku ke? Tak, dalam riwayat penyakit mulut dia, jangan tambah kuku pula. Kan? Dalam riwayat ada mulut ya, sakit kita pula tambah mulut dia sekali dengan kuku, mulut dengan kuku pula. Baik. Raja depa kena penyakit mulut. Serta sebahagian riwayat yang lain menyatakan sebahagian daripada padri-padri mereka yang terlibat dengan pengubahan ni, modified puasa ni, sebahagian daripada padri-padri mereka ditimpa sakit, jatuh sakit selepas mengubah tempoh puasa itu. Bila mereka tengok lagu ni, mereka nampak tanda-tanda kemurkaan Allah Ta'ala pada mereka. Daripada modified, dah tambah dah 30 hari. Tapi pasal ubah musim, pasal ubah tahun, ubah bulan, pasal lepas tu tambah modified, tambahlah, kita tambah 10 hari. Tapi Allah Ta'ala uji mereka, binatang ternakan mereka mati. Raja kena penyakit mulut. Mulut puasa pasal mulut, pasal lah semua. Kan? Allah Ta'ala uji pada penyakit mulut. Riwayat yang lain menyebut bahawa padri mereka ditimpa sakit. Karena tu mereka mula bernazar. Padri mereka terus beristihad lagi, bukan nak patah balik, tak, tambah modified lagi, istihad lagi. Maka padri-padri mereka menambah lagi sebanyak 7 hari puasa. Sekiranya Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit padri-padri tersebut, mereka bernazar. Padri-padri ni yang rahib-rahib ni kena penyakit, jadi mereka bernazar, kalau Allah bagi sembuh, kami nanti tambah lagi 7 hari. Kau tim pula 40 hari, asal 30, cari penyakit 40 hari, kena penyakit, nazar, ya Allah kalau bagi sembuh kami tambah 7 hari. Jangan tanya pasal apa dapat tambah 7, bagi 10 lah, senang. Dalam riwayat datang dia tambah 7 hari, seminggu. Takdirnya Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit mereka, sembuh penyakit, nazar sembuh. Nazar ni kita pun dalam Islam, nazar dia letak di belakang. Boleh kita jangan bernazar lagi. Ada hajat boleh kita buat dengan cara yang lain. Nazar ni dia letak di belakang sekali. Tapi ada setengah orang kita yang dia suka bernazar. Apa sikit bernazar, apa sikit bernazar. Tak apa, boleh tak? Boleh. Tapi bila capai buatlah. Jangan bernazar merepek-merepek. Kan? Bernazar sampai benda yang dia tak mampu buat. Bernazar, Nabi larang nazar-nazar macam tu. Zaman Nabi ada orang yang pernah nazar, nak berdiri di dalam panah. Nabi kata tak payah buat kerja lagu tu. Berdiri tengah panah. Saya bernazar ni, kalau dapat, kalau saya nak berdiri tengah panah. Nabi larang nazar-nazar lagu tu. Baik, masuk balik. Kemudian setelah sembuh dan selepas raja mereka yang ditimpa penyakit pun sembuh, maka selepas daripada itu mereka telah menetapkan bahawa puasa mereka menjadi 47 hari. Nampak? Perangai-perangai macam ni kisah macam Bani Israel. Kita nampak Bani Israel Allah suruh sembelih lembu. Dia pun tanya banyak. Tak, lembu macam mana? Lembu macam-macam ada. Tanya satu-satu penyakit, soalan yang tak diperlukan, menjadikan sukar kepada mereka lepas tu. Ada benda yang Islam bagi keluasan, kita tak payah tanya. Ada benda yang baik kita tanya, memang kita kena tanya. Ada benda yang Nabi sebut di dalam Islam, Allah tak lupa. Bukan Allah lupa, tetapi Allah Ta'ala mendiamkan sebagai rahmat kepada kamu. Jadi tak perlu terlampau detail tanya benda-benda lagu tu. Tak perlu, benda soalan yang tak diperlukan, tak digalakkan. Baik, inilah jadi penyakit pada mereka. Jadi lebih kurang juga mereka ni pun. Jadi bila raja mereka sembuh, maka dia tambah 7 hari. Daripada 30 jadi 40, tambah 7 hari, 47 hari. Lepas kewafatan raja tersebut, raja yang seterusnya yang menggantikan takhta raja tersebut yang kena penyakit tu, zaman dia yang berlaku modified tu, maka raja tersebut kata, kita dah main 47 ni, kita bagi genaplah 50. Dia pun bagi genap 50, bagi nampak cantik. 47 tambah lagi 3, 50 hari. Maka hasilnya jumlah keseluruhan puasa menjadi 50 hari, yang asalnya syariat menentukan kepada mereka adalah 30 hari.
Baik. Syekh Rashid Ridha rahimahullah ta'ala mendedahkan bahawa pada zaman kemudiannya pula, ketua-ketua gereja ini telah menetapkan pelbagai jenis puasa yang lain, berbeza mengikut mazhab dan kumpulan-kumpulannya. Kemudian mereka tak berhenti takat tu ya. Lepas pada zaman tu, mereka pun ada mazhab-mazhab mereka yang berbeza. Puasa mereka ni terus berubah kepada variasi yang berbeza-beza. Makna proses modifikasi mereka tu tak habis dekat tu. Sampai ada di kalangan mereka yang berpuasa hanya daripada memakan daging, ikan, telur dan susu. Nasi kandar jangan bawa benda empat ni lah. Contoh dia kan leng boleh pi. Belut ke apa boleh lah. Kan? Telur tak boleh makan, ikan, susu tak boleh, daging tak boleh. Boleh buatlah puasa, orang kata puasa apa, sayur-sayuran ke apa kan, dal kan, galca. Berubah. Ini nampak musibah bila mula kita menjejakkan kaki kepada modifikasi agama ni. Dia berubah sikit sampailah tak tahu asal dia lagu mana. Kalau mereka tak mengkaji, yang datang kemudian pun tak tahu kata asal puasa ni 30 hari dia pun tak tahu. Sebab dia dah berubah melalui satu proses perubahan sikit sampai hilang asalnya. Asal 30. Yang mai ke belakang mana nak tahu? Kata dia pun ni puasa 30 hari. Kemudian pula yang telah melalui proses perubahan mazhab-mazhab mereka ni, akhirnya berlaku apa? Mai satu golongan mazhab pula puasa daripada makan ikan, makan daging, telur, susu. Jadi mereka ingat inilah asal. Jadi ini bahaya dia. Ini bahaya dia dalam bila kita bincang isu ni. Kita kalau dalam Islam kita kata istilah apa? Bid'ah. Ini bahaya bid'ah. Baik, walaupun kita ada dalam mazhab kita ada bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah, tapi kita kena berhati-hati dalam menentukan dia. Jangan kita terlalu mesra dengan perkara tersebut, dan jangan kita terlampau ketat sangat sampai kita tak boleh faham tentang keluasan dia. Jadi kita kena mengikut pada kesederhanaannya. Baik. Pendapat Ibnu Abbas, pendapat yang keempat adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa makna min qabl? Min qablu itu Abdullah Ibnu Abbas mengatakan mereka itu adalah penganut agama Yahudi. Tadi Nasrani. Abdullah Ibnu Abbas kata bahawa ayat Quran itu merujuk kepada penganut agama Yahudi sebenarnya. Dalam Yahudi ini kita akan melihat bahawa mereka mempunyai modifikasi yang agak lebih juga. Mereka campur dengan peristiwa-peristiwa agama. Sebab tu kita mengatakan bahawa ada ayat menceritakan mereka ni golongan munharifin. Munharifin ni orang yang telah lari daripada jalan yang lurus. Kalau ini lurus, dia dah lari kada condong terus ke belakang dah. Asal dia ubah sikit, kemudian dia berubah sikit, lama-lama dia langsung tak tahu dah jalan lurus tu di mana, yang asal tu lagu mana. Begitulah juga nasib yang berlaku kepada golongan Yahudi. Baik, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa min qabl di situ adalah merujuk kepada golongan Yahudi. Mereka ni asalnya disyariatkan kepada mereka berpuasa 3 hari, berpuasa sebanyak 3 hari setiap bulan. Mereka kena puasa 3 hari setiap bulan. Macam kita disunatkan ayyamul bid, hari-hari putih, dan ayyamus sud. Kan? Mereka ni disunatkan puasa 3 hari setiap bulan. Bukan sunat, wajib untuk mereka. Kemudian mereka ni juga disyariatkan berpuasa hari Ashura, 10 Muharram. Baik. Direkodkan di bawah kitab Taurat mewajibkan ke atas mereka berpuasa pada hari ke-10. Pada hari ke-10 bulan yang ke-7. Bulan yang ke-7 dalam kalender mereka pada hari yang ke-10. Baik. Di mana mereka berpuasa. Yang ni nak cerita, mereka punya puasa dengan kita pasal apa beza? Tak mana beza? Pasal apa kita disunatkan dan digalakkan oleh Nabi untuk bersahur? Puasa mereka sama dengan puasa kita yang disyariatkan kepada kita pada tahap yang kedua. Yang tu perbincangan kemarin kita cerita. Macam mana? Puasa mereka adalah bermula pada malam hari.
di mana di malam hari ni mereka dah mula berpuasa. Makna setelah mereka tidur ataupun setelah lewat isyak, mereka mula berpuasa sampailah ke esok hari. Makna lebih kurang sehari semalam, mula malam lagi. Kita pun tahap kedua pensyariatan puasa, kita pernah melalui proses tersebut. Sababul nuzul dia pun kemarin kita cerita, sebab apa akhirnya Allah tu batalkan hukum tersebut. Baik, ini kerana golongan Yahudi diketahui oleh Nabi mereka dan juga dengan sahabat Nabi SAW melihat, sahabat Nabi dan Nabi melihat mereka berpuasa. Nabi bergaul dengan mereka sebab mereka hidup di Madinah. Nabi tengok mereka punya puasa lepas tu. Mereka ni ambil berat puasa 10 hari, hari yang ke-10 ni puasa Muharram. Sebab tu Nabi SAW suruh kita khaliful Yahuda. Nabi suruh kita berbeza dengan orang Yahudi. Nabi suruh kita berpuasa Tasu'a dan Ashura. Orang Yahudi puasa Ashura dan mereka wajib untuk mereka. Kita hukum dia sunat, tapi Nabi kata berbezalah dengan mereka, jangan bagi sama. Kerana mereka puasa 10 Muharram ya, kita puasa 9 dan 10. Jangan bagi sama dengan mereka. Kerana Nabi sangat menggalakkan kita untuk khaliful Yahud, untuk melakukan sesuatu perkara yang tak sama dengan orang Yahudi. Baik, dinamakan kepada mereka ni, mereka menamakan puasa tu, mereka namakan sebagai Tisri. Puasa Tisri. Dan puasa itu bermula daripada terbenam matahari hari ke-9 sehingga terbenam matahari ke-10. Boleh tahan satu hari semalam. Itu puasa mereka, iaitu sebagai kafarah dosa yang dinamakan sebagai kabur. Namun kemudian padri mereka telah mensyariatkan sendiri puasa sebanyak 4 hari lagi, sama macam orang Nasrani tadi. Padri mereka dah tak disyariatkan pada mereka tambahan. Mereka buat modifikasi, tambah lagi 4 hari. Nak bagi lebih sikit, tambah lagi 4 hari, iaitu hari pertama pada bulan yang keempat, bulan yang kelima, ketujuh dan ke-10, mengikut tahun mereka, bagi mengingati peristiwa-peristiwa Baitul Maqdis. Sebab tu mereka sangat berjuang pada Baitul Maqdis. Mereka tak mengiktiraf sampai bila-bila tentang bahawa ianya adalah kota Islam. Kerana mengingati peristiwa yang berlaku di Baitul Maqdis, mereka berpuasa pada hari yang pertama pada bulan keempat, 5, 7 dan 10. Satu hari, satu hari, satu hari. Ada tak dalam syariat mereka? Tak ada. Tapi padri mereka tambah, modify sikit, nak bagi lebih takwa, tambah lebih sikit. Tak ada. Asal daripada Nabi Musa, tak ada. Tapi tambah. Ini bahaya dia. Begitu juga puasa pada hari yang dinamakan sebagai hari Purim, sebagai memperingati kejayaan menyelamatkan diri daripada raja yang asing yang pernah nak menjajahi mereka, yang bernama Ahsyuwirush. Nama apa kan? Satu orang raja asing, Ahsyuwirush, yang pernah berusaha untuk menjajah mereka. Akhirnya mereka dapat menewaskan dan berlepas diri daripada itu. Dalam peperangan tersebut, peperangan yang dinamakan sebagai Astira, kerana menang pada peperangan tersebut, mereka tambah sikit dengan satu puasa lagi. Kira mereka ni kira dapat satu ya tambah puasa, dapat satu tambah puasa. Yang tu tak ada masalah. Tapi bila mereka mensyariatkan, jadi syariat terus, maknanya memang kena buat. Kita pun kalau dapat satu keuntungan, dapat satu kelepasan daripada satu masalah, kita niat nak puasa, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan kita pergi buat bagi jadi syariat. Ini kena puasa, kena tambah. Nabi kata puasa 6 sunat, kita modify bagi jadi wajib. Yang tu salah. Tak, saya nak mewajibkan ke atas diri saya, tak ada masalah. Nak wajib seorang-seorang, tak ada masalah. Tapi jangan mewajibkan kepada orang lain. Sedangkan dia asal sunat, kekalkan dia adalah sunat. Inilah nasib yang berlaku kepada agama mereka. Mula berlaku modifikasi di sana sini sehingga merosakkan syariat yang asal. Sebab tu dikatakan bahawa mereka telah berlaku inhiraf. Yahudi yang asal tak boleh diterima lagi dah. Sebab pada agama mereka telah berlaku penyelewengan, termasuk pada kitab mereka.
Kemudian padri mereka ni tak berhenti takat tu juga. Tak takat tadi yang kita sebut. Mereka tak berhenti takat tu, tambah lagi. Kemudian padri mereka mensyariatkan puasa selama 40 hari. Kerana mengikut jejak langkah sebelum Nabi Isa menjadi rasul, dilantik menjadi rasul. Mereka tak terima Nabi Isa. Tapi keadaan Nabi Isa AS pada zaman sebelum diangkat menjadi rasul, Nabi Isa pernah berpuasa selama banyak 40 hari. Terima Nabi punya syariat? Tak terima, tolak. Tetapi mereka mengambil sempena tu menjadi sebagai syariat mereka. Satu lagi tambah, menjadikan puasa mereka sebanyak 40 hari. Kita tengok daripada tadi, kita duk tengok riwayat-riwayat ini menceritakan begitu banyak modifikasi yang berlaku pada agama mereka. Ini musibah. Namun begitu mereka meluaskan lagi sifat puasa itu, iaitu dengan menahan diri daripada makanan asasi dan minuman, ataupun hanya makan satu jenis makanan. Lepas tu mereka modify pula, bagi ringan sikit, dah tambah banyak hari, bagi ringan sikit sehingga mereka makan. Ada di kalangan mereka yang menahan diri daripada memakan makanan asasi. Kalau beras lah, kalau gandum lah, yang tu ya. Dan minuman, ataupun hanya makan satu jenis makanan dalam sehari. Dan harus pula memakan makanan ringan. Mana supering boleh makan, kopok boleh makan, cuma tak boleh makan makanan asasi ya. Makanan berat dia tak boleh makan. Sebahagian pada mereka pula berijtihad ubah sikit, tak boleh makan makanan, boleh makan tapi satu jenis makanan dia, nasi satu lauk contoh. Bila modify ni tambah sana sini, dah nampak ketat sangat, macam tak boleh follow. Dia bagi satu lorong sikit, bagi longgang sikit. Nampak bahayanya penambahan dalam agama. Namun para ulama mufassir yang terkemudian, Syekh Muhammad Ali As-Sayis rahimahullah ta'ala menegaskan, kalau kita tengok riwayat-riwayat ni semua, kalau kita mengkaji riwayat-riwayat yang kita sebutkan dalam kitab tafsir tadi semua, kita nampak status dia agak berbeza-beza, datang riwayat yang berbeza-beza. Kerana tu sebahagian ulama muhakkikin dalam bab tafsir ni, mereka kata, kerana kalau kita nak cari sumber asal daripada hujah, walaupun yang kita sebut tadi nama ulama-ulama yang berkaliber dalam bidang tafsir, mufassir yang hebat, ada di kalangan mereka adalah muhaddis yang begitu hebat. Abdullah bin Abbas di kalangan sahabat, ulama besar di kalangan sahabat dalam bidang tafsir ni. Tetapi kata kalangan ulama muhakkikin tafsir ni, bila kita melihat riwayat ni, kerana dia ada pelbagai status dan pelbagai keadaan, ada di kalangan dia yang tak ditulis sumber rujukan asal. Kerana tu kata mereka merujuk pada perkara ni, kerana tu kita kembali mengatakan Allah kata min qabl lah mereka. Ulama sebelum ni lah, siapa mereka kita tak tahu. Kita serahkan ilmu ini kepada Allah Subhanahu wa taala. A'lam, Allah lah yang Maha mengetahui. InsyaAllah sampai setakat itulah sempat kita muzakarahkan hari ini. InsyaAllah pada esok hari kita akan sambung perbincangan kita dengan satu lagi persoalan, apakah puasa kita, syariat puasa kita sama dengan umat yang terdahulu? Ada tak perbezaan dan adakah persamaan? InsyaAllah kita akan sambung lagi pada esok hari, kerana rezeki dan kesempatan yang ada insyaAllah. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.